Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar mengenai harumnya daun kesum dan kemahiran kita adalah tata bahasa iaitu ayat perintah. Baik murid-murid, tadi kamu telah lihat beberapa jenis daun yang biasa kita gunakan. Biasa ibu-ibu kamu gunakan dalam masakan. Okey, yang ini pula satu jenis daun lagi yang digunakan dalam masakan. Okey, apakah pokok ini? Okey, pokok ini dinamakan pokok daun kesum ya. Daun kesum digunakan dalam masakan seperti laksa, asam pedas dan sebagainya. Boleh juga dijadikan ulam, bahagian pucuknya dijadikan ulam bagi mereka yang suka kan ulaman. Okey, seterusnya cara penanaman daun kesum. Benih kesum diambil dari keratan batang dan boleh ditanam di dalam pasu atau ditanam terus ke atas tanah. Boleh juga ditanam secara hidroponik. Jadi pokok kesum ni memerlukan kadar air yang mencukupi. Siram pokok kesum sekurang-kurangnya sekali sehari dan sebaik-baiknya 2 kali sehari kerana pokok kesum memerlukan tanah yang lembap sepenuhnya. Baja yang sesuai untuk pokok kesum ialah baja organik seperti baja tahi ayam ataupun baja kompos. Pembajaan biasa dilakukan dalam tempoh 2 minggu sekali. Okay, khasiat daun kesum ni pula, secara tradisional air rebusan daun kesum digunakan untuk mengubati masalah kembung dan ketidakhadaman perut. Ya, sakit perut ya, angin dalam perut. Okey, seterusnya ia juga dapat membantu menghilangkan kelimur di kepala. Daun kesum kaya dengan beta-karotina, vitamin A, vitamin C dan juga bahan galian seperti kalium, kalsium dan fosforus. Jadi boleh gunakan dalam masakan ya, sebab ada banyak khasiat. Okey, seterusnya daun kesum yang aromatik. Apa maksud aromatik? Ya, daun kesum yang ada aroma ataupun bau. Aromatik itu maksudnya berbau. Boleh menghasilkan minyak pati dan dipercayai mempunyai potensi yang tinggi terutama dalam industri perisa dan wangian. Jadi pucuk daun kesum boleh dijadikan ulam untuk mengekalkan stamina dan kesihatan awet muda. Awet muda ni apa ya? Kelihatan muda walaupun usia dah tua. Jadi siapa yang nak awet muda tu makanlah pucuk daun kesum ni banyak-banyak ya. Baik murid-murid, sekarang kita masuk kepada isi pelajaran kita hari ini iaitu menggunakan ayat perintah untuk melengkapkan dialog. Okay, apakah ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberikan arahan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Okay, seterusnya, ayat perintah mengandungi unsur untuk memberikan arahan yang perlu diikuti atau dibuat oleh orang yang mendengar ayat tersebut. Dan ayat perintah ditandai dengan penggunaan kata khusus seperti jangan, usah, sila, jemput, tolong, minta dan sebagainya. Jadi contoh ayat ya. Jangan menyampuk apabila orang tua bercakap. Jadi ayat ni melarang kita menyampuk ataupun bercakap apabila orang tua sedang bercakap. Seterusnya, jemputlah datang ke rumah saya pada minggu hadapan.
Jemputlah ni mempelawa ataupun mengajak. Dan tolong jaga kebersihan kelas kamu. Tolong ni maksudnya memberi arahan ataupun menyampaikan permintaan. Okay, jadi faham ya semua. Seterusnya murid-murid aktiviti menggunakan ayat perintah untuk melengkapkan dialog. Jadi diberi dialog di sini, dialog di antara Hasan dan ayahnya. Ya, jadi ada 3 ruang lagi yang perlu diisi. Sebelum tu dia dah bagi contoh di atas ni ya. Contohnya macam mana kita nak isi? Kita lihat dulu apa respon Hasan. Baiklah ayah, saya akan mengambil botol plastik itu. Jadi apa yang ayah dia suruh ya? Ayah dia suruh apa? Hasan, tolong ambil botol plastik yang telah dipotong itu. Jadi untuk seterusnya kita akan buat yang isi tempat kosong tersebut ya. Ya, jadi Hasan cakap apa? Saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Jadi sebenarnya ayah dia minta apa? Ya, suruh apa ayah dia? Jadi kita boleh tulis di situ, tolong siram pokok kesum itu pada setiap petang. Itu ayat perintahnya. Yang kedua, kita lihat dulu Hasan cakap apa? Baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Jadi ayahnya suruh apa? Okay, saya harap kamu petik daun pokok kesum itu. Dan yang seterusnya kita lihat apa yang Hasan cakap, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Jadi ayahnya suruh apa? Ya, Hasan, sila beri daun kesum itu kepada jiran kita. Itu contohnya. Nanti boleh tulis dalam buku, tulis ya, petikan dialog ini. Baik murid-murid, kita akan membuat latihan padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai, kemudian bina ayat. Okey, ini ada 4 gambar, kemudian 2 ayat perintah telah dibuat di sini. Jadi kamu padankan sahaja. Harap kamu bersihkan kawasan itu. Mana gambar yang sesuai? Okey, jadi yang sebelah ni kamu sesuaikan saja gambarnya yang ni ya. Yang ini pun sama, tolong tolong tanam pokok kari itu. Jadi awak gambar dia ada di sebelah saja, awak gariskan, sesuaikan. Baik, seterusnya jangan apa? Okey, jangan awak boleh buat contohnya, jangan petik daun kari itu sesuka hati. Sila bubuh baja 2 minggu sekali. Awak tulis dan awak sesuaikan dengan gambar yang betul. Seterusnya yang di sebelah sini, daun kari lazatkan masakan. Okay, baik, kita lihat apa respon dia dulu. Baik tuan, saya akan membungkus daun kari itu. Jadi apa yang puan ni minta? Ya, dia minta apa? Membungkuskan daun kari itu. Jadi kita guna perkataan tolong dan contoh ayatnya, tolong bungkuskan daun kari itu. Baik, seterusnya kita lihat respon yang dia ni dulu. Baiklah mak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Jadi apa yang mak dia suruh ya, guna perkataan jangan. Jangan ni maksudnya larang kan ya. Jadi contoh ayatnya, jangan hiris daun kari ini kecil-kecil. Okay, dan seterusnya yang di sini, wah sedap kari ayam ini. Okay, jadi apa ayat yang sesuai? Guna perkataan harap. Contohnya, harap kamu rasa terlebih dahulu kari ayam ini. Jadi itu adalah contoh menulis ayat perintah berdasarkan gambar. Murid-murid, tadi kita telah membuat sedikit latihan mengenai daun kari. Jadi mari kita lihat sedikit info mengenai daun kari ini.
Ya, jadi tumbuhan ini mengeluarkan daun-daun kecil berwarna hijau. Daun kari ini biasanya digunakan dalam menambah keharuman masakan, dan masyarakat India merupakan pengguna terbanyak daun kari ini. Ya, pokok daun kari selalunya dibiakkan melalui biji benih, anak pokok dan keratan batang. Namun adalah lebih mudah ditanam melalui anak pokok kerana telah ada akar. Pokok kari merupakan pokok yang agak lasak, tidak memerlukan pembajaan yang sistematik, namun digalakkan untuk memberi baja organik supaya pokok mempunyai nutrien untuk membesar dan subur. Daun kari juga mengandungi mineral dan vitamin seperti kalsium, fosforus, zat besi, asid nikotinik dan vitamin C. Ia juga mengandungi volatile oil dan sejenis glukosid yang dipanggil ketonidin. Ya, daun kari mempunyai khasiat perubatan yang tinggi dan digunakan dengan meluas dalam perubatan Ayurveda di India. Daun kari mempunyai nilai sebagai antioksidan, anti-diabetes, anti-mikrob, anti-inflamasi, anti-hyperkolesterol dan lain-lain lagi. Daun kari juga dikatakan baik untuk penjagaan rambut yang sihat dan panjang. Selain daripada itu, daun kari juga dapat mencegah uban. Kulit pokok, daun dan akar pokok daun kari digunakan sebagai tonik, dan pucuknya yang muda juga boleh dijadikan logam. Ya. Jadi itu sedikit info mengenai daun kari. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.